Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Suara jelas, suara. Ya, Ustaz, ya. Okey. Kita mulai insya-Allah. Pada pagi ini kita tangguh dan juga siri-siri yang akan datang kita tangguh seketika pembacaan kitab Ihya Ulumuddin bagi memberi laluan kepada pembacaan berkenaan dengan sirah kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Buku ini ada 10 bab semua. Kita tengok terlebih dahulu bab-bab dalam buku ini. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW, kelahiran yang terunggul. Bab yang kedua, Nabi Muhammad SAW dalam kitab-kitab terdahulu. Bab yang ketiga, Tanah Arab dan negeri kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bab yang keempat, bangsa Arab, bangsa Nabi kita Muhammad SAW, dan diuraikan ataupun dibentangkan asal usul bangsa Arab, pembahagian bangsa Arab, dan Nabi Muhammad SAW ini berada dalam Arab al-Musta'arabah. Ini Arab kacukan, kerana dia kacukan daripada bangsa Nabi Ibrahim AS, dan Hajar, Nabi isteri ibu Nabi Ismail pula ada darah Mesir, Arab Musta'arabah. Kemudian agama-agama di tanah Arab sebelum Islam, keturunan Nabi Muhammad SAW, dari keturunan Nabi Ibrahim AS sehinggalah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dari titisan nasab itu kita akan bentangkan insya-Allah. Kemudian sejarah anak-anak keturunan Nabi Ismail AS. Termasuk Quraisy, sejarah Quraisy. Dan sejarah keturunan Nabi Ibrahim AS di kota Mekah. Bermula daripada Nabi Ibrahim AS meninggalkan isterinya Hajar dan juga anaknya Ismail sehinggalah kepada lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sehinggalah kepada lahirnya ayah Nabi Abdullah. Kemudian kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan yang ke-10, kehidupan Nabi Muhammad sebelum kenabian. Jadi buku ini akan tamat apabila Nabi SAW dilantik menjadi Rasul. Adapun sirah selepas kerasulan itu tidak ada dalam buku ini. Di buku ini sehingga Nabi SAW berusia 40 tahun. Bab yang pertama, Nabi Muhammad SAW, kelahiran yang terunggul. Sebelum itu beri masa sekejap ni untuk serta sekejap masalah dengan Facebook ni sekejap ni. Kerana ada juga rakan-rakan kita yang mengikuti melalui Facebook ni.
Akif boleh respon. Facebook okey tak? Boleh Facebook okey? Tak ada live lagi Ustaz. Tak ada live lagi. Nanti. Okey, insyaAllah kita boleh mulakan sambung insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang pertama. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelahiran yang terunggul. Kelahiran Nabi Muhammad kelahiran para nabi dan rasul tidak sama dengan mana-mana kelahiran manusia di dunia. Kerana kelahiran mereka direncanakan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi penerima wahyu dan penyampai hidayah dan agama yang benar kepada umat manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida." Dialah Allah yang mengutuskan rasulnya dengan membawa hidayah petunjuk, bil huda hidayah petunjuk, wa dinil haqqi dan agama yang benar, iaitu agama Islam. Liyuzhirahu, supaya dia memenangkannya dan meninggikannya. Itu makna yuzhirahu. Liyuzhirahu, memenangkannya dan juga meninggikannya, ala dini kullihi, atas segala agama yang lain. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah menjadi saksi tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulnya itu. Surah Al-Fat ayat 28. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sampaikanlah wahai Muhammad, hadhihi sabil, inilah jalanku, ad'u ila Allahi ala basiratin, aku dan orang-orang yang menurutku, yakni orang beriman, menyeru manusia sekaliannya kepada agama Allah dengan berdasarkan keterangan dan bukti yang jelas nyata. Ini makna basiratin. Ad'u ila Allah, menyeru kepada Allah, ini kepada agama Allah, ala basiratin, berdasarkan kepada keterangan yang jelas nyata. Jadi sebab itu kelahiran insan-insan yang biasa memang ditakdirkan Allah untuk bukan tidak ada fungsi masing-masing atau muka dunia ini, termasuk orang kafir itu sendiri, karena mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu tanpa ada tujuan atau berhikmah. Tapi para nabi dan para rasul
alaihimussalatu wassalam, mereka ini memang tidak dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan untuk menyampaikan bukti-bukti dan juga keterangan yang jelas nyata daripada Allah, iaitu agama yang benar. Sehingga kan di akhirat nanti manusia sudah tidak ada alasan lagi tak kala mereka diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila mereka sudah ataupun apabila telah sampai kepada mereka seruan dakwah kepada Rasul. Manusia amat memerlukan hidayah dan agama yang benar dari Allah sebagaimana mereka memerlukan makanan, minuman, pakaian, udara dan sebagainya lagi dari pemberian Allah. Jika makanan, minuman, udara dan sebagainya itu penting untuk tubuh dan kehidupan jasmani manusia, hidayah dan agama yang benar pula penting untuk akal, hati dan kehidupan rohani mereka agar kehidupan sentiasa betul dan juga lurus. Karena bagaimana kita sedia maklum, perjalanan manusia ini selepas dunia ini ada lagi perjalanan yang lebih panjang. Dan perjalanan itu bergantung kepada sejauh mana manusia menjalani kehidupan dengan betul dan juga lurus semasa di dunia ini. Dan itulah kepentingannya para Nabi dan juga Rasul. Keselamatan manusia di dunia ini dan akhirat nanti tidak hanya bergantung kepada kesihatan jasmani dan kemajuan kebendaan material sahaja, tetapi juga bergantung kepada kesejahteraan rohani dan kemajuan ukhrawi. Sebab itu Imam Ghazali selalu sebut dengan as-sa'adah al-abadiyah, kebahagiaan abadi. Itu akhirat itu as-sa'adah, kesejahteraan ataupun kebahagiaan abadi. Itu bahasa Imam Al-Ghazali rahimahullah. Malah kesejahteraan rohani lebih penting dari kesihatan jasmani kerana rohani yang mengawal diri manusia. Kerana kita ni dikawal oleh jiwa. Orang Melayu sebut manusia ini adalah padanan jiwa dan raga. Jadi raga itu tubuh luaran, jiwa itu adalah dalaman. Dan jiwa itulah yang menentukan perjalanan manusia. Kerana itu dalam satu hadisnya, Nabi SAW meletakkan syarat kebahagiaan pertama bagi manusia adalah Islam. Adalah agama Islam. Kemudian barulah pada rezeki dan harta benda. Baginda Nabi SAW bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu." Sesungguhnya berjayalah orang yang Islam, yang man aslama, yang meluk Islam. Dan sebagian syurah hadis menyatakan aslama, yakni mengucapkan ucapan yang bawa masuk Islam, iaitu la ilaha illallah. Dia mengucapkan ucapan dipanggil kalimah tauhid, kalimah yang menjadikan dia seorang muslim, iaitulah kalimah la ilaha illallah. Wa ruziqa kafafan, dia dikurniakan rezeki dalam kadar kecukupan. Wa qanna'ahu Allah bima atahu, dan diberi sifat qanna'ah oleh Allah terhadap rezeki yang dikurniakannya. Sahih Muslim dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu. Tengok nota kaki di bawah. Kadar kecukupan iaitu kadar yang mencukupi untuk menampung keperluan hidup. Sebagaimana dalam kitab Kashf al-Mushkil Imam Ibn Jauzi. Imam Ibn Jauzi tokoh yang berbeza dengan Ibn Qayyim al-Jauziyah. Ramai yang keliru. Ramai yang kadang-kadang menakalkan itu dia sandarkan seolah macam sama. Tidak. Imam Ibn Jauzi dia hidup kemudian sikit daripada Imam Ghazali. Dan kemudian sedikit daripada Imam Ghazali. Adapun Ibn Qayyim al-Jauziyah beza dengan Imam Ghazali hampir 200 tahun. 200 tahun lebih. Dan Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah murid pada Imam Ibn Taymiyah, sama juga Ibn Katsir dan sebagainya. Ibn Jauzi ni dia tokoh tapi mazhab Hambali juga. Mazhab Hambali. Di segi akidah, Imam Ibn Jauzi dia tidak Asy'ariyah. Mungkin ini boleh betulkan mungkin beberapa statement anda sebelum ni. Tapi dia dekat dengan Asy'ariyah. Ya, termasuk dalam ayat-ayat sifat, ayat
dipanggil mutasyabihat, dia memegang pandangan sebagaimana Asy'ariyah. Imam Al-Jawzi. Adapun Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah, sedia maklum, dia pandangan sama seperti Imam Ibn Taymiyah dari segi akidah. Dalam Al-Quran, Allah memberi amaran kepada orang-orang yang menolak peringatannya yang disampaikan oleh para rasulnya bahawa mereka akan berikan kehidupan sempit di dunia dan di akhirat nanti. Kehidupan yang sempit di dunia dan di akhirat nanti mereka akan dibangkitkan dalam keadaan buta, yakni meraba-raba dalam azab. Sebagaimana firman Allah, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. Dan sesiapa yang berpaling ingkar dari ingatan dan petunjukku, yang disampaikan oleh para rasul, maka sungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit. Jadi kehidupan sempit ini ada dua tafsiran ulama. Satu tafsiran menyatakan iaitu kehidupan sempit di dunia, dan satu tafsiran lagi menyatakan kehidupan sempit di dunia dan juga dalam kubur. Dalam kubur nanti dia akan dihimpit oleh kubur. Dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Kerana dia mungkin hadir di mahsyar dalam keadaan buta. Dia berkata, wahai Tuhanku, mengapa engkau himpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulu celik, yakni di dunia celik. Maka Allah membalas pada dia, demikian keadaannya, telah datang ayat-ayat keterangan kami kepada kamu, lalu engkau melupakan serta meninggalkan. Dan demikianlah engkau pada hari ini dilupakan serta ditinggalkan. Jadi bagaimana kita melayani, kita respon kepada Rasul yang disampaikan oleh Allah, peringatan yang disampaikan oleh Allah, maka begitulah Allah akan melayani kita di sana nanti. Jadi bagaimana kehidupan kita di dunia, kalau kita senantiasa memberi perhatian, hati kita sentiasa terbuka untuk wahyu Allah, maka begitu juga Allah akan membuka keampunannya, rahmatnya berterusan kepada kita, memberi nurnya kepada kita sehinggalah kita selamat di dunia juga di akhirat nanti. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak beriman dengan ayat-ayat keterangan Tuhan. Dan demi sungguhnya azab akhirat itu lebih berat dan lebih kekal daripada kesengsaraan, mana-mana kesengsaraan yang ada di dunia ini. Surah Taha ayat 124 hingga 127. Paling unggul dari semua kelahiran para Nabi dan Rasul ialah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kerana dengan kelahiran baginda, tiada lagi Nabi dan Rasul yang akan diutuskan. Nabi Muhammad SAW adalah khatamul anbiya wal mursalin, penamat sekalian Nabi dan Rasul. Syariat baginda memansuhkan semua syariat Nabi-Nabi yang terdahulu. Siapa saja yang hidup selepas baginda diutuskan, namun enggan beriman dengan baginda, dia adalah ahli neraka sekalipun dia beriman dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul terdahulu. Ini ditegaskan oleh baginda Nabi SAW satu hadisnya, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun summa yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi zat, yakni Tuhan ataupun Allah Subhanahu Wa Taala yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, tidak mendengar tentang kedatanganku seorang pun dari umat ini, sama ada dia seorang Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati tanpa beriman dengan agama yang aku diutuskan bawanya, melainkan dia akan tergolong dari kalangan ahli neraka. Ahli neraka. Kenapa?
bukan negara. Mana neraka jadi negara. Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi jelaslah pada hadis ini, orang Nasrani dia beriman dengan semua rasul kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi pula dia beriman dengan semua rasul kecuali Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad. Dan mereka kata Nabi ahli neraka. Ya, kalau selagi mereka enggan untuk beriman dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai nabi dan rasul terakhir, banyak kelebihan yang dikurniakan Allah kepada baginda yang tidak dikurniakan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Alaihi wassalatu wassalam. Dalam satu hadis, baginda menjelaskan sendiri, Fuddiltu 'ala al-anbiya' bi sittin wa a'titu jawami' al-kalim wa nusirtu bi ru'b wa uhillat liyal ghanamu wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan wa ursiltu ila al-khalqi kafatan wa khutima bi an-nabiyyuna. Aku dilebihkan ke atas sekalian para nabi yang lain dengan 6 perkara. Yang pertama, aku diberikan jawami'ul kalim, ucapan yang ringkas tetapi maknanya jitu. Itu hadis lah. Hadis-hadis Nabi ni jawami'ul kalim. Ucapannya ringkas, pendek. Sebab itu kita jarang bertemu dengan hadis yang panjang. Walaupun begitu, maknanya itu dipanggil apa? Jami' dan juga dipanggil apa? Makna itu jitu. Yang kedua, aku diberi pertolongan dengan perasaan gerun yang dicampakkan ke dalam hati musuh. Dalam hadis yang lain menyebutkan masiratus syahrin, sejauh perjalanan sebulan. Jadi musuh berada sejauh perjalanan sebulan, mereka sudah tidak confident. Hati mereka sudah dipanggil tidak yakin untuk berdepan dengan Rasulullah dan juga tentera Islam. Sejauh perjalanan sebulan lebih kurang dalam 1000 km. Dalam 1000 km. Kalau zaman dahulu, satu hari mampu dilintasi lebih kurang 40 km. 40 hingga 45 km. 2 marhalah itu 2 hari. Sebab itu Imam Abu Hanifah menyatakan bahawa jarak yang mengharuskan qasar, jamak qasar ialah perjalanan 2 hari, 2 malam. Ada ulama-ulama yang lain menyatakan 2 marhalah. Ya, jadi sebenarnya sama saja. Kerana satu marhalah 1 hari dengan menaiki unta yang sederhana. 1 hari 1 malam itu perjalanan 1 marhalah, lebih kurang 40 hingga 45 km. 2 marhalah 90 km. 80 hingga 90 km 2 hari. Jadi 30 hari perjalanan kalilah 30 kali 4, 40, lebih kurang 1,200 km musuh yang berada, contohnya macam mana musuh mana di mana-mana saja mereka dicampak oleh Allah perasaan gerun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dihalalkan kepadaku harta rampasan perang. Nabi-nabi yang terdahulu bila berlaku perangan tidak harus harta rampasan perang itu diagihkan. Mesti dihimpunkan di satu tempat. Kemudian nanti akan ada kilat yang menyambarnya. Tapi untuk umat Nabi Muhammad SAW ini diharuskan harta rampasan perang itu. Yang keempat, dijadikan untukku bumi atau tanah sebagai menyucikan dan menjadi masjid tempat salat. Kalau umat terdahulu, mereka hanya boleh salat di tempat yang disiapkan untuk menjadi ma'bad, tempat ibadat. Ataupun kita masjid dalam pengertian binaan tu. Tapi untuk Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad, satu dunia ini, di mana-mana saja boleh solat. Jadi sebab itu tidak ada sebab. Kalau seorang itu dia tak sempat ke masjid sekalipun, dia tetap
mesti melakukan solat. Karena satu dunia ini masjid, tempat sujud, tempat solat. Di mana saja. Bahkan Nabi SAW sendiri pesan, jadikanlah sebahagian daripada solat kamu tu di rumah. Iaitu solat-solat sunat. Dan begitu juga bumi atau tanah menjadi sebagai menyucikan. Iaitu ganti kepada tayamum lah. Tayamum. Alat sebagai alat untuk tayamum bagi menggantikan wuduk atau mandi bagi situasi tidak ada air ataupun tidak dapat menggunakan air. Yang kelima, aku diutuskan kepada sekalian manusia. Dan yang akhir, yang keenam, ditutup dengan kedatanganku pengutusan para nabi. Hadis dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang lain, baginda Nabi SAW bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabru, wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in." Aku adalah penghulu anak-anak Adam pada hari kiamat. Aku adalah orang yang mula-mula dibangkitkan dari kubur. Dan aku adalah orang yang mula-mula memberi syafaat dan diterima syafaatnya. Sahih Muslim. Aku adalah penghulu anak-anak Adam pada hari kiamat. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Jadi inilah yang menjadi asas ulama menambah perkataan Sayyidina kepada Nabi Muhammad SAW hatta dalam salawat. Walaupun dalam lafaz asal salawat yang diajar oleh Nabi SAW hadis, hanya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, tidak ada Sayyidina. Jadi para ulama merasakan bahawa untuk ta'aduban beradab dengan Nabi SAW, maka ditambah dengan Sayyiduna. Dan itu termasuk dalam bid'atun hasanah, bid'ah yang baik. Dan sebenarnya dia tergolong dalam bid'ah idhafi. Ada ulama khilaf dalam masalah ini. Yang kedua pandangan, sebahagian pandangan menyatakan bahawa memai dalam ibadat termasuk dalam selawat, kita berpada dengan apa yang disebut oleh syarak saja. Dan sebahagian menyatakan bahawa kita boleh dia panggil menambah, tapi dengan syarat tambahan itu adalah tambahan yang diizinkan oleh syarak, yang tidak menyalahi syariat dan tidak dilarang, tidak ada nas yang melarang. Jadi ini berlaku khilaf dalam masalah. Ada dua medan khilaf dalam masalah bid'ah ini. Sepatutnya sama umat Islam ni saling memahami dan juga saling berterasul dalam perkara khilaf. Dan tidak ada khilaf masalah bid'ah hakikiyah. Yang bid'ah hakikiyah tidak ada khilaf. Bahasanya bid'ah itu ditolak. Bid'ah itu sesat. Kerana Nabi sendiri menyebutkan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah, yakni setiap bid'ah di sini makna setiap bid'ah yang sesat. Setiap bid'ah yang menyalahi syarak adalah sesat. Dan sesat itu adalah neraka. Dan di sana ada bid'ah yang khilaf, iaitu bid'ah idhafiyah. Iaitu dari segi asas itu tidak bid'ah. Kerana memang warid daripada Nabi. Cuma tambahan kaifiat itu yang menjadi bid'ah. Sebagai contohnya, bacaan zikir-zikir dan juga doa selepas salat itu memang warid, memang ada nas daripada Rasulullah. Tapi bila ditambah dengan dibaca kuat beramai-ramai, itu dipanggil idhafi. Dan ditambah kaifiat itu. Itu yang menjadi perbahasan para alim ulama. Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan bahawa setiap yang dilakukan oleh Nabi secara bersendirian atau yang pernah lakukan bersendirian itu harus dilakukan berjamaah. Itu pandangan mazhab Syafi'i begitu. Yang setiap yang sebagai contoh salat duha dilakukan oleh Nabi SAW bersendirian. Tapi kalau kita lakukan berjamaah macam mana? Jadi kata ulama dalam mazhab Syafi'i, bila Nabi pernah melakukan sekali dengan bersendirian, maka harus dilakukan dengan berjamaah. Harus. Ya. Tapi ada pula yang pandai-pandai dia lebih daripada ulama pun ada juga. Ya, dia kata sebelum berjamaah, salat duha ni lebih baik daripada
sembahyang bersendirian. Tidak ada lebih baik. Ulama kata harus saja. Benda harus ini tidak berdosa lah, boleh buat. Tapi tidak ada kelebihan. Sama saja dengan sembahyang seorang diri. Bahkan ada pula ulama menyatakan bahawa walaupun harus tapi tidak boleh lakukan senantiasa. Nanti takut nanti generasi baru akan menganggap itu sebagai sunnah. Bila nak sembahyang duha saja, dia tunggu sembahyang ramai-ramai baru dia nak sembahyang duha. Padahal solat duha itu asal-asalnya disyariatkan secara bersendirian. Di samping tuan-tuan sekalian, perlu diperhatikan juga bila kita dalam masjid tidak ada sebarang ibadat yang boleh mengganggu solat. Dan tidak ada sebarang ibadat yang boleh mengganggu solat. Mesti kita bertolak ansur dengan orang sedang melakukan solat kerana asal-asal masjid itu dibina untuk solat. Jadi sebab itu kalau masih ada makmum yang masbuk, kita mesti perlahankan. Imam mesti perlahankan bacaan zikir selepas daripada solat, jangan sampai mengganggu orang yang sedang solat. Dan begitu juga wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr. Aku adalah orang yang mula-mula dibangkitkan dari kubur. Wa awwalu syafi'in, dan aku adalah orang yang mula-mula memberi syafaat. Wa awwalu musyafa'in, dan yang mula-mula terima syafaatnya. Jadi Allah, kita berdoa lah semoga Allah Ta'ala tidak menghalang kita daripada mendapat syafaat Rasulullah SAW, insyaAllah. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, ala wa ana habibullah wala fakhra, wa ana hamilu liwa'il hamdi yawmal qiyamah wala fakhra, wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyafa'in yawmal qiyamah wala fakhra, wa ana awwalu man yuharriku hilaqal jannah fayaftahu Allahu li wa yudkhiluni ha wa ma'i fuqara'ul mu'minina wala fakhr, wa ana akramul awwalin wal akhirin wala fakhr. Ketahuilah bahawa aku adalah kekasih Allah, bukan kerana bermegah. Tengok penjelasan dalam nota kaki di bawah. Yakni aku menyebutnya bukan kerana bermegah-megah, akan tetapi sebagai menghitung kurniaan Allah, menyebut nikmatnya dan menyampaikannya dari Allah. Itu makna wala fakhra. Aku adalah pembawa panji-panji pujian pada hari kiamat, bukan kerana bermegah. Aku adalah orang yang pertama memberi syafaat dan diterima syafaatnya. Aku adalah orang yang pertama menggerakkan bingkai pintu syurga. Tengok nota kaki di bawah, bingkai pintu syurga. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ana awwalu man yaduqu babal jannah. Aku adalah orang yang mula-mula mengetuk pintu syurga. Aku adalah orang-orang yang mula-mula mengetuk pintu syurga. Dalam hadis ini, aku adalah orang yang pertama menggerakkan bingkai pintu syurga. Maka Allah memasukkan aku ke dalamnya bersama orang fakir yang beriman. Bukan kerana bermegah. Yang ini aku menyebutkan ini bukan kerana ingin bermegah, tetapi kerana tahadus bin ni'mah. Yang maknanya berkatakan nikmat Allah Ta'ala kepadaku. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Adapun nikmat Tuhanmu fahadis. Maka sembang-sembanglah. Berkatakanlah. Dan akulah semulia-mulia orang yang awal dan yang akhir, bukan kerana bermegah. Jami' Tirmizi. Jami' Tirmizi ini ada dua panggilan. Sunan At-Tirmizi pun dipanggil, Jami' Tirmizi pun dipanggil. Tapi yang sahihnya adalah Jami'. Kerana Sunan ini dia adalah kitab hadis yang disusun mengikut bab fiqh. Mula dari bersuci, semayang, dan juga kemudian bersuci, kemudian salat, kemudian puasa, zakat, haji, seterusnya mengikut bab fiqh lah. Itu contoh macam Ibn Majah, Sunan Abi Daud. Tapi Tirmizi ni dia macam Bukhari. Dia disusun itu mula dengan Kitabul Ilmi dulu kalau tak silapnya, kemudian Kitabul Iman. Dia susun macam Al-Jami', makna merangkumi bukan saja bab fiqh tapi semua bab dalam Islam. Akidah, ilmu, tasawuf, ataupun disebut ar-raqaid dalam disi muhaddisin,
Tasawuf itu dia lebih familiar dengan istilah ar-raqaiq, iaitu kelembutan hati. Ar-raqiq. Perkara-perkara yang boleh melembutkan hati, membuka hati dan sebagainya. Kitab ar-raqaiq. Dalam Bukhari ada, dalam Muslim pun ada. Jadi sebab itu lebih tepatnya, tapi selalu yang ungkapan yang selalunya adalah Sunan Tirmizi. Tapi kata ulama yang lebih tepatnya Jami' Tirmizi. Dari Ibn Abbas kata Imam Tirmizi hadis gharib. Antara lagi kelebihan Nabi Muhammad SAW ialah setiap Nabi yang dibangkitkan. Apa makna hadis gharib? Hadis gharib ni adalah hadis yang diriwayatkan dengan satu jalur. Satu jalur saja. Antara lagi kelebihan Nabi Muhammad SAW ialah setiap Nabi yang dibangkitkan telah diambil perjanjian oleh Allah darinya. Jika berkesempatan dengan Nabi Muhammad SAW, hendaklah beriman dengannya dan menjadi pengikut dan penolongnya. Ini perjanjian yang Allah Ta'ala ambil bersemua Nabi. Kalau kamu sempat hidup sehingga bertemu dengan Nabiku yang terakhir, iaitu Muhammad SAW, mesti kamu beriman dengan dia. Perkara ini dinyatakan dalam firman Allah. Wa idh akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadhtum 'ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sesungguhnya apa saja yang aku berikan kepada kamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepada kamu seorang rasul, yakni Nabi Muhammad SAW, yang benarkan apa yang ada kepada kamu, nescaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolong. Ini perjanjian yang Allah Ta'ala ambil daripada mereka. Dan Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap demikian itu? Yakni untuk membenarkan dan mendukung Nabi yang terakhir, Nabi yang aku utuskan, yang namanya Muhammad tadi ni. Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah wahai para Nabi dan aku menjadi saksi pula bersama dengan kamu. Surah Al-Imran ayat 81. Jadi perjanjian untuk seorang Nabi itu juga mengikat umat. Mengikat umat masing-masing. Jadi sebab itu Allah menyebutkan Al-Maghdubi alaihim kepada orang Yahudi kerana mereka tahu dalam kitab Taurat itu sudah menyebutkan tentang Nabi Muhammad SAW. Sepatutnya mereka lah yang lebih dahulu beriman. Tapi apa yang berlaku adalah tidak. Jadi sebab itu Al-Maghdubi alaihim, orang dimurkai oleh Allah, itu orang yang mengetahui apa yang benar tetapi masih lagi enggan mengikut kebenaran, sebaliknya membiarkan diri dalam kebatilan. Berbeza dengan Ad-Dhalin, orang yang sesat, iaitu orang yang tidak mencari kebenaran. Jadi demikianlah tuan-tuan sekalian, selesai kita bab yang pertama dan insya-Allah besok kita akan baca bab yang kedua. Jadi pada pagi ini kita berhenti di sini kerana ada satu kelas lagi, kelas Duha pukul 9 nanti. Perlu untuk buat sedikit persediaan ya. Insya-Allah alhamdulillah kita selesai juga bab pertama. Nanti kita masuk bab yang kedua. Kalau tadi disebut secara umum hujung bab tadi bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini dia ambil perjanjian daripada semua Nabi dan Rasul. Jadi menunjukkan kepada kita bahwasanya memang semua Nabi dan Rasul tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Dalam bab yang kedua ini kita akan melihat lebih lanjut bagaimana apa yang termaktub tentang Nabi Muhammad dalam kitab-kitab yang terdahulu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah esok hari Selasa kita jumpa lagi lah insyaAllah esok pagi macam biasalah 9 hingga pukul 8 hingga pukul 7 hingga 8. Kecuali hari Jumaat saja kita akan meneruskan pembacaan kitab Ihya Ulumuddin. Pagi Jumaat kita akan
teruskan pembacaan kitab Ihya Ulumuddin. Cuma dalam bulan ni sajalah kita beri laluan kepada kitab kita ini, mengambil keberkatan bulan Rabiul Awal sebagai bulan kelahiran dari Muhammad SAW di sisi jumhur ulama. Di sisi jumhur para ulama dan atba'ah ahli sirah. Kita jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.